Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Lokman bersama dua lagi rakan saya iaitu Muhammad Aiman bin Abdul Rahim dan Syuhada binti Hamzah akan membentangkan tugasan yang pertama iaitu persembahan yang bertajuk Tajwid Al-Quran Riwayat Hafs Al-Asim Tariq Asy-Syatibi. Bagi bacaan yang pertama iaitu bacaan simbol sin dan sad. Bacaan ini terdapat hanya 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran dan terdapat 3 jenis iaitu yang pertama huruf sin, huruf sad yang dibaca sin, huruf sad yang dibaca sad dan huruf sad yang boleh dibaca sama ada sad ataupun sin. Okey, contoh yang pertama ialah saya berikan ialah bacaan huruf sad yang dibaca huruf sin dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Kita lihat dulu hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, fayudha'ifahu iaitu fahu mad silah qasirah, kalimah lahu mad silah tawilah, ilaihi wa ilaihi iaitu mad lin dan turja'un mad arid li sukun. Okey, bagi bacaan simbol sin dan sad ini terdapat pada kalimah wayabsutu. Cara bacaannya asalnya adalah wayabsutu, dibaca wayabsutu. Dan bacaannya adalah harus dibaca dengan huruf sin. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. Cara bacaan simbol sin dan sad di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yabsutu. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah wayabsutu. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Lokman. Cara bacaannya wayabsutu. Baiklah, seterusnya bagi bacaan simbol sin dan huruf sad daripada surah At-Tur ayat yang ke-37 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khadainu rabbika am humul musaytirun. Sadaqallahul azim. Hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini ialah indahum mim mati bertemu ain iaitu izhar syafawi dan khadainu mad wajib muttasil. Okey, bagi kalimah al-musaytirun, kalimah ini sebenarnya boleh dibaca sama ada musaytirun sad ataupun musaytirun dengan huruf sin. Tetapi lebih popular ataupun lebih masyhur dibaca al-musaytirun kerana sesuai dengan resamnya. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-musaytirun. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah al-musaytirun. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Lokman. Cara bacaannya humul musaytirun. Baiklah, seterusnya ialah tashil.
Tashil bermaksud mudah iaitu membaca hamzah dengan cara membunyikan antara hamzah dengan alif atau wa atau ya. Okey, tanda tashil kita perlu kenal pasti tanda tashil. Tanda tashil ialah tanda titik hitam di atas huruf alif yang menandakan ia perlu dibaca secara tashil. Dan tashil ini hanya ada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-44. Saya bacakan surat ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Sadaqallahul Azim. Hukum tajuk yang terdapat dalam ayat ini selain tashil ialah pada kalimah Quran dan A'jamiyah iaitu idgham bila gunnah, laula, madlin dan hudan wa shifa tu idgham ma'al gunnah. Okey, cara bacaan tashil ini, okey, perkataan a'jamiyu tu sebenarnya asalnya perkataannya a'jamiyu. Maka jadi disebabkan perkataan asalnya ialah a'jamiyu dan cara bacaannya sebenarnya hamzah yang kedua tu bacaannya tidak terlalu jelas seperti hamzah yang pertama. Bacaannya sedikit melayang seperti a'jamiyu, bukan a'jamiyu. Dia bacaannya ialah a'jamiyu. Bacaan hamzah yang kedua adalah kurang jelas. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. Cara bacaan tashil di dalam surah Al-Fusilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'jamiyyu. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah A'jamiyun. A'jamiyun. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya A'jamiyu. Baiklah, bacaan seterusnya ialah imalah. Okey, imalah bermaksud memiringkan atau mencodongkan, menyimpangkan bacaan di antara baris di atas dan baris bawah. Mencodongkan bacaan alif seperti huruf mad sehingga berbunyi seakan-akan dekat dengan huruf ya atau di antara baris atas dan baris bawah. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu tanda imalah ini adalah tanda berbentuk berlian ataupun diamond pada huruf ra pada kalimah majreha. Okey, jadinya imalah ini hanya ada satu tempat dalam Al-Quran iaitu pada surah Hud ayat yang ke-41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Sadaqallahul Azim. Hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini selain imalah iaitu pada kalimah qala iaitu mad asli, la ghafurur rahim idgham bila gunnah dan rahim mad arid li sukun. Okey, cara bacaan majreha itu untuk kita mudah ingat. Cara sebut majreha itu adalah seolah-olah kita menyebut perkataan rehat, iaitu rehat ataupun perkataan eko. Maksudnya dua perkataan ini adalah sangatlah bertepatan dengan condongan bunyi yang dibaca oleh para qurra. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Majriha. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah
Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Bismillahi majreha wa mursaha. Okey, seterusnya ialah ibdal. Ibdal, saya berikan contoh daripada surah Al-Ahqaf ayat yang keempat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bikitabim min qabli hadha. Sadaqallahul azim. Hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini selain ibdal iaitu amlahum izhar syafawi, min qabli ihfa hakiki dan sadiqin mad arid disukun. Okey, ibdal. Ibdal berlaku apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimah. Dalam kalimah itu ni hamzah wasal bertemu dengan hamzah sukun. Okey. Dan hamzah yang kedua itu diibdalkan kepada huruf mad. Okey, jadinya cara bacaannya ialah hamzah wasal diberikan baris bawah kerana huruf yang ketiga iaitu huruf ta berbaris hadapan mendatang dan huruf berikutnya hamzah ditukar kepada huruf ya dan dibaca panjang dua harakat seperti ituni. Daripada ituni menjadi ituni. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ituni. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Ituni. Ituni. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Ituni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cara bacaan tajwid iaitu bacaan Ishmam dan juga Raum. Mengikut riwayat Hafs iaitu gurunya An Asim, bacaan Ishmam dan juga Raum yang dituntut hanya terdapat pada satu tempat sahaja dalam ayat Al-Quran, iaitu pada surah Yusuf ayat 11. Yang pertamanya kita tengok tajwid bacaan Ishmam. Okay. Ishmam bermaksud memunculkan dua bibir dengan ada ruang di antaranya untuk melepaskan udara tanpa mengeluarkan suara selepas mematikan sesuatu huruf untuk memberi isyarat bahawa baris asal tersebut itu adalah baris dhammah. Okey, jadinya kita tengok mengikut kaedah Resam Osmani, maka ulama-ulama dhabt Al-Quran telah bersetuju meletakkan iaitu di antara huruf mim dan juga nun terdapat tanda simbol iaitu simbol seperti berbentuk diamond iaitu tanda empat persegi bujur bagi memudahkan umat Islam ingat cara untuk menyebutnya. Okey, jadinya kaedah membacanya ialah yang pertamanya nun tasydid dipisahkan menjadi dua nun iaitu nun yang pertama tu menjadi sukun dan nun yang kedua berbaris fathah. Contohnya akan menjadi la ta'manna. Okey. Itu mula-mula. Okey, lepas tu yang kedua, nun mati pertama sebagai tempat bacaan Ishmam. Sehingga melafazkan nun itu, kedua bibir dimunculkan ke depan sebagaimana melafazkan huruf nun dalam Asma'ul Husna. Contohnya akan menjadi la ta'man. Mulut akan muncung ke depan. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, caranya adalah menarik bibir yang muncung tersebut sambil mengucapkan nun kedua sehingga lengkap menjadi la ta'manna. Okey. Kita lihat cara bacaan penuhnya dalam surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Sadaqallahul Azim. Jadinya cara bacaan Ishmam, syaratnya yang pertama perlu dengung dan yang kedua perlu memuncungkan mulut dan tak perlu bunyi nun yang pertama tu. Jadinya akan menjadi la ta'manna. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula cara bacaan Raum. Okey, Raum bermaksud memperdengarkan huruf dengan kadar 1/3 harakat. Sehingga orang yang boleh mendengarnya hanyalah orang yang berada di hadapan kita, iaitu orang terdekat sahaja. Maksudnya di sini dipisahkan dua nun tersebut dan hanya membunyikan sedikit bunyi nun pertama, iaitu nun yang berbaris dhammah. Okey, kita lihat cara bacaannya dalam surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul Azim. Okey, sebutannya seperti la ta'manuna. Jadinya syaratnya pertama bunyi nun yang berbaris dhammah tu agak lemah dan tidak jelas, dan yang kedua orang yang terdekat sahaja boleh mendengar, sebab orang jauh tidak akan perasan kita sebut nun berbaris dhammah. La ta'manuna. Okey. Seterusnya tajwid lain yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 11 ini ialah pada kalimat, iaitu pertamanya ialah tajwid mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil ni berlaku apabila salah satu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah dan dibaca dengan kadar 4 atau ke 5 harakat sahaja. Dan cara bacaannya akan menjadi ya abana. Okey. Lepas tu tajwid yang kedua pula yang terdapat dalam ayat ini ialah iaitu mad silah qasirah. Okey, qasirah bermaksud pendek. Jadinya ia terjadi apabila selepas ha-dhamir itu terdapat huruf selain huruf hamzah dan dibaca dengan kadar 2 harakat ketika disambungkan bacaannya sahaja, iaitu wasal. Okey, jadinya akan menjadi lahu lanasihun. Okey, lepas tu yang ketiga pula ialah tajwid mad a'rid sukun. Okey, mad ini bermaksud mad yang mendatang dan berlaku apabila selepas huruf mad asli terdapat satu huruf yang berbaris kerana diwakafkan sahaja dan dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat sahaja. Dan cara bacaannya adalah seperti lanasihun. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'manna. La ta'manna. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaan Ishmam ialah la ta'manna. La ta'manna. Manakala bacaan Raum la ta'manuna. La ta'manuna. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Bagi bacaan Ishmam, la ta'manna. Bagi bacaan Raum, la ta'manna. Seterusnya, kita lihat tajwid Sa'tah pula. Okey, Sa'tah pada bahasa ialah menahan. Manakala pada istilah pula ialah berhenti sejenak dengan menahan nafas selama tidak lebih dari 2 harakat dan kemudian meneruskan bacaan tanpa perlu mengambil nafas yang baharu. Jadinya Sa'tah hanya berlaku pada keadaan wasal sahaja, iaitu ketika sambung sahaja dan tidak perlu disaktahkan pada keadaan waqaf.
Jadinya cara untuk mengenali hukum saktah ni ialah terdapat tanda huruf sin kecil yang terletak di atas huruf yang perlu disaktahkan. Tujuan saktah ni adalah untuk mengasingkan antara dua perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran kepada pengertian ayat-ayat tertentu. Jadinya hukum saktah ni adalah wajib tahu kerana kesannya akan mengubah makna ayat yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya cara bacaannya ialah cara bacaan pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, jadinya syarat saktah yang pertama dalam ni huruf lam sukun pada kalimat saktah tersebut harus dibaca izhar iaitu jelas, dan selepas itu perlu berhenti sekejap dan tahan nafas selama 2 harakat, kemudian sambung tanpa mengambil nafas baharu iaitu seperti kalla bal rana ala qulubihim. Jadinya seperti itu. Okey, seterusnya tajuk lain yang terdapat dalam ayat ini ialah pada kalimat yang pertamanya ialah itu tajwid idgham mislain saghir. Okey, idgham mislain saghir ni iaitu berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Maka cara bacaannya perlu didengungkan dengan kadar 2 harakat sahaja, iaitu seperti qulubihim ma. Okey, seperti itu. Okay, lepas tu yang kedua, tajwid mad a'ril sukun. Okey, mad ini bermaksud mad yang mendatang dan berlaku apabila selepas huruf mad asli tu ada satu huruf yang berbaris kerana diwakafkan sahaja. Dan dibaca dengan kadar 2 atau 4 ataupun ke 6 harakat lah. Jadinya akan menjadi yaksibun. Okey, seperti itu. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal rana. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah bal rana. Bal rana. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya bal rana ala qulubihim. Okey, seterusnya kita lihat tajwid saktah yang kedua. Okey, fungsi saktah di sini ialah sebagai pemisah dua ucapan yang dilontarkan oleh dua kelompok yang berbeza, iaitu orang beriman dan juga orang kafir. Jadinya fungsi saktah di sini adalah bagi mengelakkan umat Islam tidak tersilap mentafsir ayat tersebutlah. Contohnya dalam surah Yasin ayat yang ke-52. Cara bacaannya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Okey, jadinya syarat sini perlu berhenti sekejap pada kalimat seperti ini. Mim marqadina hadza. Okey, sepanjang 2 harakat sahaja dan menyambung bacaan tersebut tanpa perlu mengambil nafas yang baharu. Okey. Seterusnya tajwid lain yang terdapat dalam ayat ini ialah iaitu tajuk yang pertamanya ialah iqlab. Okey, iqlab ni bermaksud menggantikan. Jadinya iqlab ni berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Okey, dan cara bacaannya adalah dengan cara menukar ataupun mengubah nun mati menjadi bunyi huruf mim mati dan didengungkan sepanjang 2 harakat. Dan akan menjadi seperti man ba'athana. Okey, seperti itu. Okey, tajuk yang kedua pula ialah idgham bi gunnah. Okey, maksudnya di sini ialah memasukkan dengan dengung.
Jadinya idgham birunah ni berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham birunah, iaitu huruf ya, waw, mim dan juga nun dalam dua perkataan lah kan. Okey. Jadinya cara bacaannya memasukkan nun mati ke dalam huruf idgham birunah serta bunyi dengung dengan kadar 2 harakat sahaja. Seperti mim marqadina. Okey. Jadinya yang ketiga pula ialah tajwid mad a'rid li sukun. Okey, mad ini bermaksud mad yang mendatang lah dan berlaku apabila selepas huruf mad asli ada satu huruf yang berbaris kerana diwakafkan sahaja dan dibaca sepanjang kadar 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat sahaja. Jadinya akan menjadi seperti al-mursalun. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim marqadina haza. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah mim marqadina hadha. Mim marqadina hadha. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya mim marqadina hadha. Seterusnya kita lihat tajwid ha domer pula. Okey, silah ha domer ataupun mad silah dalam Al-Quran dibaca dengan cara menyambungkan huruf ha domer dengan huruf mad iaitu ya. Okey, mad silah merupakan huruf selepas ataupun sebelum huruf ha domer tersebut berbaris sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadinya dalam ayat ini sebenarnya tidak cukup pun syarat mad silah tu. Kerana sebelum huruf ha dhamir itu tersebut berbaris sukun, bukan kasrah, fathah ataupun dhammah. Tetapi dalam ayat ini sahaja wajib disilahkan, iaitu disambungkan juga ha dhamir tersebut. Okey. Caranya adalah dengan menyambungkan ha dhamir yang berbaris kasrah dengan ya, huruf mad pada kalimah fihi, yang menjadikan bacaannya fihi muhana. Bacaan panjang dengan kadar 2 harakat di atas ialah ketika wasal sahaja dan bukan ketika waqaf. Okey, jadinya cara bacaannya adalah seperti dalam surah Furqan ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Okey, jadinya syaratnya disambungkan kalimat ويخلد فيه مهانا. Okey, seperti itu. Okey, seterusnya tajwid lain yang terdapat dalam ayat ini ialah yang pertamanya ialah mad iwad. Okey, mad iwad ni bermaksud ganti ataupun tukar. Jadinya mad iwad ni terjadi apabila mewakafkan bacaan pada akhir kalimat yang terdapat huruf berbaris 2 di atas, iaitu tanwin lah. Jadinya cara bacaannya ialah dengan menggugurkan bunyi tanwin ataupun menggantikannya dengan sebutan fathah biasa, iaitu dengan kadar 2 harakat sahaja ketika waqaf. Jadinya seperti akan menjadi wa yakhlud fihi muhana. Okey. Tajuk yang kedua pula ialah tajwid mad lin. Okey, mad lin ni bermaksud lembut dan hanya berlaku pada huruf mad sahaja. Mad sahaja iaitu ya ataupun waw lah. Dan sebelum ataupun selepas huruf waw itu mesti berbaris fathah dan hanya berlaku ketika diwakafkan sahaja. Diwakafkan tu dengan kadar 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat sahaja. Contohnya kan kalimat jadinya akan jadi macam ni. Yudha'af lahul azabu yawm. Okey, azabu yawm. Seperti itu.
Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhludu fihi muhana. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya wa yakhlud fihi muhana. Seterusnya kita lihat tajuk yang seterusnya itu ialah naqal. Okey, naqal ni bermaksud memindahkan baris pada huruf hamzah kepada huruf lam sukun. Okey, sebelumnya pada kalimat alif lam dan dihazafkan, dibuang pada bacaan, tetapi tidak pada tulisan lah. Okey, perkataan asalnya adalah al-ismu. Okey, setelah dipindahkan hamzah kepada lam, ia akan menjadi lismu. Okey, jadinya cara bacaannya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 akan menjadi seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sadaqallahul azim. Okey, sebutannya seperti bi'salismu. Okey. Seterusnya tajuk lain yang terdapat dalam ayat ini ialah, iaitu tajuk yang pertama, mad jaiz munfasil. Okey. Munfasil ni munfasil ni bermaksud berpisah. Okey, jadinya mad jaiz munfasil ni hanya berlaku apabila salah satu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah dan dibaca dengan kadar 4 ataupun kelima harakat sahaja. Jadi seperti, cara bacaannya seperti wala talmizu anfusakum. Okey. Seterusnya, tajuk seterusnya ialah izhar syafawi. Okey, izhar ni maksudnya jelas ataupun nyata. Jadinya izhar syafawi ni berlaku apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, iaitu selain huruf mim dan juga ba lah. Dan cara bacaannya adalah mesti dibaca dengan jelas perkataan mim mati tersebut. Okey, terdapat dua kalimah dalam ni, iaitu yang pertamanya ialah anfusakum wala. Okey, lepas tu yang kedua pula ialah lam yatub. Okey, seperti itu. Okey, yang ketiga pula ialah idgham bila gunnah. Okey. Yang dimaksudkan idgham bila gunnah ni ialah yang bermaksud memasukkan tanpa dengung. Jadinya idgham bila gunnah ni berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, iaitu lam ataupun ra sahaja dalam dua kalimah lah. Jadinya maka bacaannya memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa perlu didengungkan. Jadi tak perlu dengung. Okey, jadi seperti wa man lam yatub. Jadinya hanya perlu masukkan je, tak perlu dengung. Wa man lam yatub. Okey. Seterusnya yang keempat pula ialah mad jaiz mad wajib muttasil. Okey, muttasil ni bermaksud bersambung. Jadinya mad wajib muttasil ni mad ni berlaku apabila salah satu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah tetapi hanya dalam satu kalimah sahaja dan dibaca dengan panjang harakatnya 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat sahaja. Jadinya seperti faulaika. Okey, seperti itu. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sal ismu. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah bi'salismu. Bi'salismu.
Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Bisalismu. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung dengan bacaan khusus mengikut Imam Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi, iaitu iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain bermaksud pertemuan dua huruf yang bertanda sukun. Nun wiqayah pula bererti huruf nun pengganti apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal ketika bacaan wasal ataupun bacaan yang bersambung antara kedua-duanya. Cara bacaannya ialah dengan menukarkan tanwin baris dua tersebut kepada satu baris serta menggantikannya dengan huruf nun berbaris kasrah ataupun baris bawah. Contoh ini boleh kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khairanil wasiyah. Selain itu, ada beberapa tajwid yang boleh diambil daripada ayat 180 surah Al-Baqarah itu. Yang pertama, alaikum. Tajwid yang ada pada kalimah tersebut adalah madlin. Seterusnya, intaraka. Tajwidnya adalah ikhfa' hakiki kerana nun mati bertemu dengan ta. Akhir sekali, haqqan ala. Tajwidnya adalah izhar khalqi. Hal ini kerana tanwin bertemu dengan ain yang merupakan huruf-huruf izhar. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya In taraka khairanil wasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi berada dalam perbincangan yang sama, iaitu di dalam topik iltiqa' sakinain. Tetapi kita mengambil contoh daripada surah dan ayat yang berlainan pula. Kita boleh mengambil contoh daripada surah Al-A'raf ayat 177. Kalimah yang terlibat di dalam topik iltiqa' sakinah ini adalah mathalanil qaum. Mathalanil qaum. Cara bacaannya sama sahaja, iaitu dengan menukarkan tanwin kepada satu baris serta menggantikannya dengan huruf nun yang berbaris bawah. Hal ini kerana iltiqa' sakinain bertujuan untuk merungkaikan suara nun dari tanwin itu, kemudian dibaris bawahkan nun tersebut. Selain itu, terdapat beberapa hukum tajwid di dalam ayat ini. Antaranya, sa'a, iaitu mad wajib mutasil. Seterusnya, wa anfusahum. Hukum tajwidnya adalah ikhfa' hakiki kerana nun mati bertemu dengan fa. Seterusnya, yazlimun. Hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Mathalanil qaum. Mathalanil qaum. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu. Seterusnya kita berpindah kepada topik perbincangan yang seterusnya, iaitu mengenai hamzah wasal. Keadaan ini berlaku ketika hamzah wasal dimasuki oleh hamzah istifham. Terdapat dua cara bacaan yang dibolehkan. Yang pertama, tukar hamzah wasal kepada huruf alif. Kemudian, wajib baca hamzah yang pertama dengan kadar 6 harkat. Seterusnya, masukkan bunyi hamzah ke dalam huruf zal. Itu cara bacaan yang pertama. Cara bacaan yang kedua pula yang dibolehkan adalah tashil ataupun bunyikan
di antara huruf hamzah dan juga huruf alif. Okey, contoh untuk cara bacaan yang pertama adalah Az-Zakaraini. Az-Zakaraini. Selain itu, terdapat beberapa hukum tajwid di dalam surah Al-An'am ayat 143 yang kita ambil contoh untuk topik hamzah wasl ini. Antaranya Al-Unthayain. Hukum tajwidnya adalah ikhfa' hakiki apabila nun marti bertemu dengan tha. Seterusnya bi'ilmin in. Hukum tajwidnya adalah izhar khalqi kerana tanwin bertemu dengan hamzah. Akhir sekali, kuntum. Hukum tajwidnya juga adalah ikhfa' hakiki apabila nun mati bertemu dengan ta. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Az-Zakarain. Az-Zakarain. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Qul az-zakaraini. Seterusnya, kita boleh ambil contoh daripada surah Yunus ayat yang ke-59 di dalam topik perbincangan hamzah wasal. Kalimah yang terlibat adalah Allahu. Allahu. Cara bacaannya sama sahaja seperti tadi, iaitu hamzah wajib dibaca secara 6 harakat dengan kadar 6 harakat hamzah yang pertama. Kemudian masukkan bunyi itu ke dalam huruf lam selepas kadar 6 harakat. Allahu, ada lantunan huruf lam di situ. Selain itu, ada beberapa hukum tajwid di dalam ayat ini. Antaranya ara'aitum ma. Hukum tajwidnya idgham mithlain syafawi apabila mim mati bertemu dengan mim. Selain itu, mir rizqi. Hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah, iaitu nun mati bertemu dengan ra. Akhir sekali, haraman wa halala. Hukum tajwidnya adalah idgham ma'al gunnah kerana tanwin bertemu dengan waw. Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Allah. Allah. Cara bacaannya Qul Allahu adzina lakum. Akhir sekali, kita akan membincangkan mengenai bab wakaf pada kalimah salasila yang berada di dalam surah Al-Insan ayat yang keempat. Terdapat dua cara bacaan ketika wakaf. Yang pertama, hazaf, iaitu buang huruf alif dan ia akan menjadi salasil. Salasil. Yang kedua, ithbat, iaitu kekalkan huruf alif dan ia akan menjadi salasila. Salasila. Permasalahan ini hanya berlaku ketika wakaf saja dan tiada masalah ketika wasal. Dan ketika wasal kita akan baca seperti biasa sahaja. Selain itu, terdapat beberapa hukum tajwid di dalam ayat ini, iaitu inna a'tadna. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Seterusnya, a'tadna. Hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra. Akhir sekali, wa aghlalan wa sa'ira. Hukum tajwidnya adalah idgham ma'al gunnah. Hal ini kerana apabila tanwin bertemu dengan huruf waw. Sekian, terima kasih.
Nama saya Syuhadah binti Hamzah. Bacaannya ialah Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Nama saya Siti Ainia Sofia binti Muhammad Luqman. Cara bacaannya Inna a'tadna lil kafirina salasil.